Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar mak murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita untuk bab seterusnya iaitu bab 11 bertajuk pengenalan set. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apakah itu set. Okey, kamu nak kena kenal dulu apa dia set. Jadi set ialah sekumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya. Okey. Ini keyword dia sekumpulan objek. Maksudnya banyaklah. Okey. Dalam satu kumpulan tu banyak objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya. Okey, ciri-ciri dia sama. Okey, ciri-ciri sepunya tertentu. Okey, contoh kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Okey, maksudnya dekat sini kita nak kelaskan objek ni kepada 3 set lah. Iaitu yang pertama pengangkutan darat, yang kedua set pengangkutan laut, yang ketiga set pengangkutan udara. Okey, ni so kita tengok dalam kotak ni ada semuanya 12 objek. Okey, so kita kelaskan Okey, cikgu tulis dekat bawah ni dalam kotak ni. Okey, mula-mula kita kelaskan dulu kepada set pengangkutan darat. Okey, kejap kita bagi terang sikit. Dia punya ini. Okey, mula-mula kita kelaskan dia dulu kepada pengangkutan darat dulu. Okey, pengangkutan darat. Kita tengok dulu kereta. Okey, kereta pengangkutan darat. So tulis dekat sini kereta. Okey, kereta. Okey, lagi lori pun pengangkutan darat. So tulis lori. Okey, lagi apa dia pengangkutan darat? Kapal, kapal laut kan, helikopter, udara, roket, udara, kapal terbang, udara. Okey, van, van pengangkutan darat. Okey, kemudian bas pun pengangkutan darat. Okey, tulis bas. Okey, kemudian sampan, laut, bot, laut, feri, laut, belon udara panas, udara. So habis darat. Okey, kemudian kita kelaskan kepada set pengangkutan laut pula. Okey, cikgu tulis pendek je laut. Ini maksudnya pengangkutan laut lah. Okey, pengangkutan laut yang pertama, okey, kapal bukan, helikopter bukan, roket bukan, kapal terbang. Bukan, ni kapal. Okey, kapal pengangkutan laut. Okey, tulis kapal. Maaf Okey, helikopter bukan, roket bukan, kapal terbang bukan. Okey, lagi sampan. Okey, sampan pun pengangkutan laut. Okey, kemudian bot. Okey, last sekali feri. Okey, yang dah tulis kita tik supaya kita tak tertinggal Okey, last sekali kita kelaskan kepada set pengangkutan udara. Okay, apa dia pengangkutan udara? Yang pertama helikopter. Helikopter. Okay, ni. Yang kedua roket. Okay, roket betul. Lagi kapal terbang. Kapal terbang. Okay, last sekali. Ini belon udara panas. Belon udara panas. Okey, tu dah keluar kotak, tak apalah. Okey. Okey, itu maksudnya set. So dekat sini bila kita dah kelaskan, kita nampak dia ada tiga set. Dia dikelaskan ikut jenis medium pengangkutan dia. Yang ini darat. So darat, kereta, lori, van, bas. Okey. Set pengangkutan laut pula kapal, sampan, bot, feri. Okey. Kenapa pengangkutan laut? Sebab dia
dia berjalan di laut kan. Kita gunakan dia di laut. Okey, set pengangkutan udara pula. Okey, kita kelaskan dia kepada helikopter, roket, kapal terbang, balon udara panas. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita tengok pula. Sekejap loading ni. Okey, kita tengok menghuraikan suatu set. Okey, menghuraikan suatu set. Macam mana kita nak huraikan suatu set? Ada 3 cara Okey, ada 3 cara untuk kita huraikan set, iaitu perihalan yang pertama, yang kedua penyenaraian, okey, dan yang ketiga tata tanda pembina set. So ada 3 cara kita nak huraikan. Huraikan ni maksudnya kita nak tulis lah. Okay, set boleh ditulis. Okay, contoh warna dalam jalur gemilang boleh ditulis dalam set A seperti berikut. Okay, ni jalur gemilang. Kok kamu lupa dah jalur gemilang kan? Okay, ni cikgu letak gambar jalur gemilang. So dia nak set A ni ialah warna dalam jalur gemilang. Okey, jadi kalau dalam bentuk perihalan, macam mana kita nak tulis? Kita tulis dia dalam bentuk ayat macam ni. Okey, kita nyatakan A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Okey, semua ayat ni. Nampak tak? Perihalan semua dalam bentuk ayat. Okey, manakala penyenaraian, okey, kita tulis dia guna curly bracket ni. Okey. Kita guna curly bracket ni. So, dia mesti ada set A. So, A sama dengan, okey, kena tulis sama dengan. Kemudian, buka curly bracket. Okey, apa dia? Warna dalam jalur gemilang kita senaraikan. Okey, iaitu merah, merah, putih, biru dan kuning. Kita senaraikan semua. Kalau macam tadi perihalan, dia umum. Kita tulis je. Set A ialah set terdiri pada warna dalam jalur gemilang. Kita tak nyatakan lagi. Tapi kalau dalam penyenaraian, kita kena nyatakan dia dan kita kena tulis sama dengan dan letak dalam curly bracket ni. Okey, ini terpulang. Kamu nak tulis putih dulu pun boleh. Asalkan kamu senaraikan semua warna dalam jalur gemilang. Okey, setiap unsur dalam set dipisahkan dengan koma. Ini penting. Okey, nak tulis setiap unsur ni merah kepada putih ni mesti ada koma. Tak boleh campur macam tu kena ada koma baru kita tahu. Okey, dia unsur yang lain-lain. Okey, setiap objek dalam set tu dinamai unsur. Okey, cikgu sebut unsur tadi kan. Okey, maksudnya merah ni unsur dia, putih unsur yang lain, biru unsur lain, kuning pun unsur lain. Tapi dia dalam satu set ni lah. Sebab dia ialah warna jalur gemilang. Okey, seterusnya cara kita nak tulis, kita boleh tulis juga set dalam tata tanda pembina set. Okey, macam mana nak tulis tata tanda pembina set? Ni cara kita tulis dia. Kita tulis, jadi set A kan. So, A sama dengan, okey, ada curly bracket juga. Okey, buka curly bracket. X. Okey, kita guna pun boleh ubah Okay, X ialah warna dalam jalur gemilang. Okay, ni cara tulis dia dalam tata tanda pembina set. Dia mesti ada suatu pun boleh ubah ni kat depan ni. Okay, kita nak nyatakan X. Okay, titik 2 bertindih. X ialah warna dalam jalur gemilang. Okay. Kalau tak ingat, kamu boleh tengok berulang kali Okay, seterusnya, contoh contoh kepada cara kita nak tulis set tadi. Huraikan yang berikut. Okey. Dalam set menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda set. Okey, dia bagi contoh yang ni. Huruf dalam perkataan Malaysia. So, macam mana kita nak selesaikan dalam 3 cara ni? Okey, dalam 3 cara tulis set ni. Okey, katakan set yang diwakili, penyelesaian Ni cikgu terus paste kat sini jawapan sebab ni contoh dalam buku teks je. So, dia dah ada jawapan. Okey, katakan set yang diwakili ialah P. So, kita anggap set ni
huruf dalam kataan Malaysia ni set P. Okey, dia set P. So, perihalan. Okey, cara tulis yang pertama, perihalan. P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam kataan Malaysia. Kita nyatakan je. Okey, perihalan kita nyatakan je. Okey, penyenaraian. So, kita tulis macam ni. P sama dengan, okey, buka curly bracket. M, A, L, Y, S, I. Okey, kenapa kita tulis macam ni? Sebabnya unsur yang sama tidak perlu diulang. Maksudnya dekat sini, kalau kamu tengok perkataan Malaysia ni, okey, A dia ada 3 kali kan? Tapi kita tulis sekali je. Okey, bila kita nak senaraikan, kita tulis sekali je. Satu je A. Walaupun dia ada 3. Sebab dia sama. Okey, huruf yang sama kan? So, kita tulis sekali je. Okey, lagi ada apa huruf yang sama? Huruf mana lagi? Okey. A je lah kan? Yang lain M tak ada M kan? Okay, L tak ada satu je. Y pun ada satu. S ada satu. I pun ada satu. So, huruf A lah yang kita tak perlu ulang. Kita tulis sekali je A. Satu je. Okey, seterusnya yang ketiga, tata tanda pembina set. Okey, kita tulis P sama dengan, okey, buka curly bracket. Ni. Mesti kena tulis kembali huruf X ni. Okey, X, titik 2 bertindih. X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, boleh faham kan? Cikgu harap kamu faham. Okey, seterusnya. Okey, set kosong. Okey, kita nak tahu. Set kosong ni apa dia? Okey, kita tengok kat sini cikgu ada letak gambar. Okey, ada perbualan antara dua orang budak perempuan dekat sini. Okey, ni budak perempuan yang bertudung ni dia tanya, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, dia tanya kawan dia ni. Okey, katalah ni Aina. Ini Meling. Okey, Aina tanya Meling. Aina tanya, namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, Meling jawab, tiada bulan yang mempunyai 32 hari. Okey, betul tak jawapan Meling ni? Okey, betul lah. Okey, sebab tak ada bulan dalam satu tahun ni yang ada 32 hari. Paling banyak pun 31 hari kan. Okey, paling kurang 28 hari iaitu bulan 2. Okey, jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, okey ni penyataan dia ni, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur. Okey, ini dinamakan set kosong. Okey, katalah bulan yang mempunyai 32 hari ni kita anggapkan dia set M kan. Okey. Tapi tak ada bulan dalam setahun ni yang mempunyai 32 hari. Daripada bulan Januari sampailah Disember tak ada bulan yang mempunyai 32 hari. Paling banyak pun macam cikgu cakap tadi 31 hari kan. Okey, jadi set M ni kita panggil dia set kosong. Okey, set kosong dia diwakili oleh simbol ni ataupun simbol curly bracket ni tapi tak ada. Okey, tak ada apa-apa dalam tu. Tu maksudnya set kosong lah. Okey. Info sebelah sini ni kamu baca, set kosong juga disebut sebagai set nol. Okey, simbol ni disebut sebagai phi, Okey, phi. Okey. So ni simbol kita tulis dia, kalau set kosong kita tulis sebagai simbol phi ni ataupun simbol curly bracket tanpa sebarang unsur. Itu maksudnya set kosong. So kita buat kesimpulan, maka M sama dengan phi ni iaitu set kosong atau M sama dengan curly bracket tanpa set pun sama maksud set kosong. Itu cara kita tulis dia. Kalau set kosong. Okey, seterusnya unsur dalam suatu set. Okey, unsur-unsur dalam suatu set ditarifkan mengikut ciri-ciri tertentu. Okey, setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditarifkan itu. Okey, unsur ni apa-apa yang ni lah. Ahli-ahli dalam set tu lah.
Okay, ahli-ahli dalam set. Okay, misalnya set A, buah-buahan tempatan di Malaysia. Okay. So, durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi durian. Set A tadi buah-buahan tempatan kan. So, durian buah-buahan tempatan. Jadi, durian unsur bagi set A lah. Okey, simbol ni kita panggil simbol epsilon. Okey, dia digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. Jadi durian, okey, durian unsur bagi set A. Macam tu. Okey, cara kita tulis dia. Okey, durian guna simbol epsilon ni bermaksud unsur bagi set A. Okey, apple bukan buah-buahan tempatan kan. So, maka apple bukan unsur bagi set A. So, kita guna unsur simbol ni, kita pangkahkan dia ataupun kita slash. Kita cross. So, dia digunakan untuk mewakili bukan unsur bagi set itu. Jadi, apple bukan unsur bagi set A. Itu cara kita tulis dia. Okey, ni cara tulis unsur bagi. Yang ni bukan unsur bagi. Okey, seterusnya contoh. Okey, diberi A, negeri-negeri di Malaysia. Okey, lengkapkan tiap berikut dengan menggunakan simbol. Okey, simbol ni, epsilon ni ataupun epsilon cross ni Okey, A, Johor. Okey, Johor negeri di Malaysia tak? Betul kan? So, Johor ialah unsur bagi Okey, B, Langkawi. Okay, Langkawi negeri Malaysia tak? Okay, Langkawi bukan negeri kat Malaysia. Langkawi cuma daerah kan? So, Langkawi daerah dalam Kedah. Kedah baru negeri kat Malaysia. So, Langkawi bukan unsur bagi A. Okey, Putrajaya. Putrajaya ni wilayah persekutuan kan? So, dikira negeri lah. Okay, so Putrajaya unsur bagi A, tulis simbol ni lah. Okey, Selangor pun sama. Selangor ialah unsur bagi A. Okey, Selangor negeri di Malaysia. Okey, seterusnya kita nak tentukan bilangan unsur dalam suatu set. Okey, macam mana nak tentukan bilangan unsur dalam suatu set? Okay, bilangan unsur dalam set P, okay, katalah dia bagi set P kan. Dia boleh diwakilkan dengan tata tanda NP. Okay, nampak tak? Depan ni dia ada N, kemudian P tu dia tutup dengan bracket. So, misalnya, contohnya, P ni dia bagi sama dengan, dia buka curly bracket, A, B, C, D, E, F. So, tutup curly bracket. Bilangan unsur dalam set P ialah 6. Kenapa 6? Okay, kita kira lah satu-satu unsur dia ni. Okay, ni 1. Okay. Kan, B ni 2. Okay, C 3. D 4. E 5. F 6. So, bilangan dia ada 6 lah. Sebab ada 6 benda dalam P ni. Maka NP sama dengan 6. Ni cara kita tulis bilangan unsur. Take note cara tulis set dengan bilangan unsur lain Kita kena perhatikan betul-betul. Okey, contoh. Tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Okey, cikgu tulis jawapan dia kat tepi ni Okey, A, kon, silinder, sfera, piramid, kubus. Kita kiralah satu-satu. Okey, ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So, NA sebab ada 5 benda, so NA sama dengan 5. Macam tu je. Okey, B huruf konsonan dalam perkataan kemahiran. Okey, kalau A, E, I, O, U tu kita panggil huruf vokal. So, kalau huruf konsonan, huruf selain daripada A, E, I, O dan U. So, huruf konsonan dalam perkataan ni ialah K, 1, M, 2,
H 3, R 4, N 5. So, NB sama dengan 5. Okey, C warna lampu isyarat. Lampu isyarat ada berapa warna? Okey, merah, kuning, hijau je kan? So, NC sama dengan 3. Okey, D gandaan 11 kurang daripada 100. Okey, disebabkan ni dia bagi macam umum je kan, gandaan 11 kurang daripada 100. So, kita kena senaraikanlah dulu baru kita boleh kira. Sebab ni nombor kan. So, gandaan 11 mula dengan nombor 11 lah. 11, okey, 22, 11 darab 2 kan, 22, 11 darab 3, 33, 11 darab 4, 44, 11 darab 5, 55, 11 darab 6, 66, darab 7, 77, lagi 88 dan 99. Okey, jadi gandaan 11 yang kurang daripada 100 ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ND, D kan? Dia punya set nama D kan? So, ND sama dengan 9. Sebab ada 9 nombor je kat sini. Kurang daripada 100 maksudnya tak lebih dari 100 lah. Sebab tu kita stop sampai 99 je. Okay, kalau kamu buat 111, tak boleh. Sebab dah lebih 100 ni. Okey, sikit lagi. Terusnya kita tengok kesamaan set. Okey, kesamaan set ni maksudnya set tu sama atau tidak. Kita nak tentukan set tu sama atau tidak. Okey, set bagi abjad dalam perkataan disusun oleh 3 orang murid adalah berikut. Okey, ni dia bagi contoh lah cikgu bagi contoh. Okey, set A dia punya unsur ialah H, A, R, U, M. Okey, set B pula M, U, R, A, H. Set C pula R, U, M, A, H. Okey, cuba kita perhatikan setiap unsur dalam set A, B, C ni sama. Nampak tak? Okey, ni ada huruf H. Ni pun ada huruf H. C pun ada huruf H. Okey, set A ada huruf A. Set B ada huruf A. Set C pun ada huruf A. Okey, kemudian set A ada huruf R. B ada R. C ada R. Okey, U pun sama. Ni ada U. B ada U. C ada U. Okey, set A ada M, B ada M, C pun ada M. Okay, cuma kedudukan dia je kan kita tengok berbeza. Okey. Dia tak kisah Okey, kalau kedudukan berbeza tak ada masalah. Okey, yang penting semua unsur tu sama. Okey, maka set ABC ialah set sama. Kita panggil dia set samalah. Okey, dan boleh ditulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Okey, maka A sama dengan B, A sama dengan C atau B sama dengan C. Okey, secara umum, jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama. Okey, kalau unsur dalam 2 atau lebih set, dekat sini ada 3 set kan? Okey, semua sama kan? So, semua set tu adalah samalah. Kalau semua unsur dia sama, so set tu kita panggil set samalah. Okey, kita tengok contoh untuk kesamaan set. Tentukan sama ada setiap pasangan set berikut adalah set sama atau bukan. Okey, A dulu. G sama dengan huruf dalam perkataan rajin. Dan H huruf dalam perkataan jiran. Okey, kita perhatikan. Okey, unsur dalam set G dan set H ni. Okey, ni set G ada huruf R, H pun ada huruf R. Okey, kejap dia loading. Okey, laptop cikgu ni lama, so kadang loading macam lama sikit. Okey, lepas tu ini ada huruf A. Set G ada A, set H pun ada A. Set G ada J, set H ada J,
set G ada I, set H pun ada I. Set G ada N, set H pun ada N. So, kita boleh nyatakan set G sama dengan set H. Tulis G sama dengan H ataupun tulis penuh pun boleh. Set G sama dengan set H. Sebab semua huruf dia sama. Okey, seterusnya B. M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan N nombor bulat kurang daripada 6. Okey, bila dia cakap nombor bulat, okey, nombor bulat ialah nombor termasuk kosong lah. So, nombor ni mesti mula, set ni mesti mula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sampai 5 je. Sebab apa? Dia cakap kurang daripada 6. Okay, kurang daripada 6. Okay, jadi dekat sini kalau kamu perhatikan, set M ni tak ada kosong, manakala N ada kosong. So, set M tak sama dengan set N. Ni simbol tak sama dengan. Okay, mesti ada pangkah macam tu ataupun cross macam tu. Okay, so macam mana, senang tak bab 11? Cikgu rasa bab ni antara bab yang senang lah dan kamu mudah skor. Jadi cikgu harap kamu faham tentang penerangan yang cikgu bagi untuk bab ni. Dan lepas ni kamu boleh jawab kuis lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.